Bila bertembung satu nah agama, apa yang kita perlu buat? Kita tarjih. Dah hari ni tuan-tuan, hatta dalam konteks Malaysia, kita dah banyak tarjih. Pasal apa kita banyak tak ambil mazhab Syafi'i khusus dalam bab harta dan muamalat? Zakat bahkan. Kerana kita telah tarjih. Di mana dia tarjih pendapat-pendapat yang berbeza-beza dan dalam keadaan menentasi mazhab yang ada. Kerana apa? Kerana kepentingannya. Kerana kalau tak tarjih, banyak benda akan stuck. Kita banyak ambil pendapat mazhab lain di atas prinsip tarjih lah. Dan kebiasaannya orang yang brilian, bila dia ada kebolehan untuk mentarjihkan hukum akad agama berdasar kepada nas-nas yang bertembung antara satu dengan yang lain sebenarnya. Saya tanya tuan-tuan, our number one muamalat scholar kat Malaysia siapa? MPF punya penasihat Daud Bakar. Dr. Daud Bakar kan, tesis PhD dia pasal apa? Pasal ada theory of tarjih. Macam mana kita nak pilih hukum yang the best bila berlaku khilaf antara para ulama. Dan of course lah, nas dalam hal tu banyak dah bertembung, bercanggah atas su dengan apa kita nak buat. Tesis PhD dia pasal tarjih ya. Tapi in English ya. Pasal dia buat PhD kat Universiti Sir Andrew kan. Tapi antara tesis yang bagus lah. Ada sudut huraian dia. Nampak? Patut dia bijak. Dia tesis bab tarjih. Ni sehari dua ni orang duk bincang pasal zakat pendapatan. Zakat pendapatan tak ada, dia kata. Pasal dalam Islam mana ada zakat pendapatan, dalam syarak tak ada. Memang tak ada. Zakat pendapatan tu zakat baru. Dia seumpama zakat-zakat harta baru yang lain lah. Zakat saham, zakat harta digital, zakat cryptocurrency, dia sama saja tu. Semua zakat pendapatan dia lebih awal lah. Ya. Zakat ni tuan-tuan dia melibatkan harta. Harta sentiasa berkembang daripada satu zaman pada satu zaman yang lain. Dan kita tak boleh terikat kepada betul-betul harta yang ada pada zaman dahulu saja. Dia boleh berubah dengan ijtihad-ijtihad baru. Sebab tu dia sentiasa. Dan unfortunately tuan-tuan, very sorry to say, dalam bab harta termasuk zakat, kita banyak tak ambil mazhab Syafi'i. Ya. Saya malam tadi tidur pukul 3.30 pagi baca pasal jurnal dan artikel zakat. Banyak saya baca. Memang pakar-pakar ini mengakui memang kita banyak tak ambil mazhab Syafi'i, banyak ambil mazhab lain. Selangor mewajibkan zakat harta faraid. Mana ada zakat harta faraid dalam mazhab Syafi'i? Kita boleh buka dalam PBZ kan. Ya. Selangor wajibkan juga zakat-zakat harta gaji ya, dan harta perolehan yang tidak melibatkan pertukaran yang lain. Harta hadiah, dapat bonus, dapat dividen, dapat cabutan bahkan. Oh, menang simpanan CJ premium BSN 1 juta. Ikut standard. Selangor mesti bayar zakat. Mazhab Syafi'i mana ada zakat-zakat benda macam tu. Ijtihad baru. Ya tak? Ya tak? Jangan samakan. Dulu-dulu orang ni bekerja, makan gaji, jadi kuli hanya untuk sara hidup. Mana ada orang kaya jadi makan gaji tuan? Dulu-dulu. Tapi sekarang makan gaji, jadi kuli pun kadang-kadang lebih kaya daripada orang yang berniaga. Hasil dapat lagi lumayan. Takkan dia tak boleh dikenakan zakat? Ya tak? Jadi orang yang kata zakat pendapatan ni wajib, wajhul hasan, dia ada alasan yang kuat dari sudut agamanya, dari sudut nah-nah syaraknya. Ada negeri tak wajibkan pun, tak apalah kan. Tapi majoriti wajib kan. Kita respect lah. Masing-masing boleh bagi pendapat masing-masing. Tapi ada yang rudi benda-benda macam ni, dia balik kepada autoriti. Ya. Konteks hari ni, kategori lama mustahik, kita kata tak ada. Mustahik tertinggi, mustaqil, turun sikit muntasib, mustahik tarjih lah apa benda kan. Sekarang ni kita banyak konteks mustahik fatwa. Ijtihad juga tapi lah konteks fatwa. Dan bukan hanya tertentu kepada mufti-mufti yang rasmi tu. Siapa-siapa yang ada kepakaran tertentu, latar belakang ilmu yang bagus, dia juga boleh beri pendapat-pendapat tertentu yang boleh diklasifikasikan sebagai fatwa. Tapi yang tidak rasmi lah. Fatwa-fatwa ni makna orang tanya kita jawab. Orang tanya kita jawab. Itulah fatwa. Kalau tuan-tuan tanya saya persoalan, saya jawab. Tuan-tuan disebut mustafti, saya disebut mufti. Tuan-tuan minta pendapat, saya beri pendapat. Sebab fatwa ni maksudnya pendapat. Konteks Malaysia kita kata hari ni macam Zulkifli Al-Bakri lah. Dulu dia mufti wilayah, ya tak? Sekarang dia bukan mufti. Tapi dia ada laman web tentang hukum fatwa Maktabah Al-Bakri. Lepas tu dia ada app pula sekarang ni, Al-Inaru. Boleh saya download tuan? App dia. Semua persoalan tentang hukum ada dalam. Oh, dia progresif lah Dr. Zul ya. Dari sudut interaksi dengan masyarakat, dari sudut hukum ni. Ya.
Jadi Malaysia ke arah tu, saya nampak satu budaya yang bagus. Orang ada ilmu dia boleh ke depan. Dan memang saya zaman master dulu saya buat paper project tentang ijtihad dan taklid. Boleh mengajar lah, boleh lah bercakap bab tu. Ya.